Episode kedua, perjalanan pengajian. Sarah dimatrikulasi dan university. Sarah tiba di pusat matrikulasi dengan beg galas yang penuh nota dan harapan. Suasana kolej asrama, kuliah pagi, dan tugasan berkumpulan menjadi rutin barunya. Di kelas, dia cepat menyesuaikan diri. Sifatnya yang mudah, mesra membuatkan dia cepat berkawan. Di antara kuliah kalkulus dan makmal komputer, Sarah bertemu rakan-rakan baru. Farah, yang minat reka bentuk antara muka. Hakim, yang suka hajkathon. Dan Lina, yang selalu sedia membantu bila tugasan menimbun. Di matrikulasi, Sarah belajar asas pengaturcaraan dan logik komputer. Malam-malam dia dan rakan berkumpul di bilik asrama, berkongsi makanan dan ide proyek. Ketika berjaya menyiapkan prototipe aplikasi kecil untuk tugasan, mereka meraihkannya dengan segera dan gelak tawa. Selepas matrikulasi, Sarah diterima ke University Malaya, Fakulti Sains Komputer. Di University, cabaran lebih besar tugasan akhir semester, proyek kumpulan, dan pembentangan yang menuntut keyakinan. Namun Sarah belajar, jatuh, bangun, dan terus maju bersama rakan-rakan yang menjadi keluarga kecilnya di kampus. Aina di latihan kemahiran teknologi otomotif. Aina pula memilih laluan praktikal. Di Institut Latihan Kemahiran, dia belajar tentang engine, sistem brake, dan kerja tangan yang memerlukan ketelitian. Pada mulanya, Aina rasa canggung. Dia yang pendiam kini dikelilingi bunyi alat, bau minyak engine, dan gurauan kasar akan bengkel. Tetapi kerja tangan memberi kepuasan. Apabila dia berjaya menukar tali sawat atau membaiki karburator, senyum kecil muncul di wajahnya. Di bengkel latihan, Aina bertemu rakan baru seperti Amir, yang suka membaiki motosikal klasik. Siti, yang cekap dalam sistem elektrik. Dan Encik Razak, juru latih yang tegas tetapi sabar. Mereka sering bekerja dalam kumpulan, berkongsi tip, dan saling menolong ketika tugasan praktikal. Aina belajar berdikari, mengurus massa, dan membina keyakinan perlahan-lahan. Hubungan melalui telepon dan teks. Walaupun laluan berbeza, Aina dan Sarah masih berhubung. Telepon bimbit menjadi jambatan. Mesej mereka ringkas tetapi penuh makna. Foto proyek, rekaman suara ketawa, nota motivasi ketika hari sukar. Kadang-kadang Sarah menghantar gambar makmal komputer yang penuh kabel. Aina membalas dengan foto tangan berlumuran minyak dan emoji senyum. Perubahan besar. Ibu Aina berpindah. Suatu petang, Aina menerima berita yang mengubah rutin hidupnya. Ibunya memberitahu bahwa dia akan berpindah mengikuti suami barunya ke bandar lain. Aina terkejut. Rumah yang penuh memori kini akan kosong. Perpindahan itu bermakna Aina tidak lagi kembali ke bandar kecil tempat dia membesar bersama Sarah setiap cuti. Dan dia juga kini mempunyai seorang bapa tiri. Suasana rumah lama semakin muram. Kotak-kotak bertimbun di ruang tamu. Bau kayu lama bercampur dengan debu kenangan. Aina duduk di hujung ruang tamu itu, memandang lelaki asing yang kini sah menjadi suami ibunya. Senyuman lelaki itu terasa hambar di matanya. "Ibu, kenapa cepat sangat?" Suara Aina bergetar. "Arwah ayah baru pergi beberapa tahun. Saya tak boleh terima orang lain duduk di tempat dia." Ibunya menarik nafas panjang, coba menenangkan. "Ain, hidup mesti diteruskan. Dia bukan pengganti ayahmu, tapi teman untuk aku. Aku harap kau coba beri peluang." Aina menggeleng, matanya berkaca. "Saya rasa janggal, Bu." Lelaki itu coba menyapa dengan lembut. "Aina, saya tahu sukar. Tapi saya ikhlas mau jadi sebahagian daripada hidup kamu." Namun Aina hanya melangkah keluar dari rumah itu tanpa menjawab. Aina menelepon Sarah dan meluahkan rasa kepada sahabat baiknya itu. "Sarah, aku dah tak sanggup tinggal di sini. Aku rasa macam semua berubah." Lelaki itu, "Aku tak boleh terima dia. Aku lebih rela habiskan masa di kampus daripada berpura-pura selesa." Sarah coba memberi sokongan. "Aku faham, Ain. Kau kehilangan ayah,
Dan sekarang kau rasa ibu kau menggantikan dia. Tapi mungkin masa akan buat kau lebih tenang. Jangan pendam seorang diri, aku ada untuk kau. Aina menghela nafas, menatap kecain planet yang dibawanya dari rumah lama. Kenangan tuh terlalu kuat, Sarah. Cuti semester, kerja sambilan, dan rakan baru. Pada cuti semester, kedua-duanya mengambil keputusan untuk bekerja. Sarah mengambil kerja sambilan di kafe kampus dan menjadi tutor tuition untuk pelajar sekolah menengah. Aina bekerja di bengkel swasta untuk menambah uang poket dan pengalaman. Kerja sambilan membuatkan masa mereka semakin terhad. Perjumpaan fisikal antara Aina dan Sarah kini hanya berlaku pada cuti semester panjang. Tempat pertemuan mereka kini bukan di gerai cendol di bandar kecil tempat mereka membesar lagi, tetapi sudah berubah di terminal stesen bus. Sebelum berpisah ke destinasi masing-masing, mereka akan duduk berbual dan bercerita tentang kehidupan masing-masing. Namun frekuensi pertemuan semakin berkurang. Hidup masing-masing sibuk dengan tanggung jawab dan peluang yang datang. Tamat pengajian. Tahun demi tahun berlalu. Mereka menamatkan pengajian masing-masing. Sarah dengan ijazah sains komputer dari University Malaya. Aina dengan sijil kemahiran dalam teknologi otomotif dan pengalaman kerja yang kukuh. Di majelis tamat pengajian, mereka saling menghantar mesej penuh bangga. Bersambung ke episode yang akan datang.